Shalom， 弟兄姊妹平安，真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的心，我们开始我们的聚会。来，我们还没有开的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告。哈利路亚！感谢阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到你的宝座前，我们的同心合意，一起来敬拜，一起来赞美你的名。因为主耶稣，唯有你是配得赞美敬拜。感谢你阿爸父，哈利路亚，阿门。我们一起来献上。敬拜我们的神。
我赞美，我敬拜，耶稣，我只是我君王。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣，基督是我救赎。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣，耶稣是我君王。我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣，基督是我救赎。我赞美，我敬拜，我赞美，我敬拜，耶稣，我只是我君王。耶稣，我只是我君王。耶稣，我只是我君王。走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我灵，测不透的不求回报的爱情。为我降生，爱到为我受生，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。我虽然不好，他确定我每个祈祷，我在你情境下，我在伤心月里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝，这情山高海深，主你为何对我这么的好？走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我灵，测不透的不求回报的爱情。爱到为我降生，爱到为我受生，爱到体恤我一切软弱。他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷，我在
这么的好？为何对我这么好？我虽然不好，他确定我每个祈祷。我在你清醒城，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不被他爱，我如同珍宝，这青山高好海深，主你为何对我这么的好？我在宁静静着，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不被他爱，我如同珍宝，这青山高好海深，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？虽然不好，他确定我每个祈祷。我在宁静静着，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不被他爱，我如同珍宝，这青山高好海深，主你为何对我这么的好？Shalom pada keluarga besar Mandarin CK7. 平安，我们CK7的大家庭。 Puji nama Tuhan, kali ini di tahun yang baru kita boleh berkumpul kembali bersama-sama. 感谢主，在新的一年，我们可以再一次的聚集在一起。 Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, 我们还没有进入神的道之前， mari sama-sama kita satukan hati untuk berdoa. 我们一起来祷告。
Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. 谢谢你对我们的美善。 Di tahun yang baru kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. 在新的一年，我们再一次可以跟你一起聚 Biar di 会。 tahun yang baru ini kami memperbaharui ibadah kami yang sejati ini Tuhan. 主啊，让在新的一年，我们更新我们真正的崇拜， Supaya kami boleh disempurnakan untuk sungguh-sungguh di dalam Engkau. 让我们可以在你里面真正的完美。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. 我们准备学习你的真理。 Haleluya, amin. 哈利路亚，阿门。 Nah, hari ini kita akan belajar tentang ibadah yang sejati. 今天我们要学习关于真正的崇拜。 Selalu yang harus kita ingat bahwa motivasi kita di dalam penyembahan semua itu karena kasih karunia Tuhan. 我们要常常记得，我们在崇拜的动机呢，就是完全因为上帝的恩惠， Atas segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita, saudara. 就是他给我们的一切。 Dan kita seharusnya tidak layak menerima itu semua. 其实我们不配得到这一切， Tetapi Tuhan memberikan segala sesuatunya buat kita. 可是他已经赐给我们所有的。 Ini yang memotivasi kita untuk sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. 这就是激动我们真正的崇拜他。 Nah, memasuki tahun yang baru di dalam 2022 ini, 进入我们新的一年，就是2022年， mari kita memperbaharui kembali penyembahan kita, saudara. 让我们更新我们对他的崇拜， Biar kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. 让我们在主里面更是真心的。 Supaya pengetahuan dan pemahaman tentang kasih karunia yang luar biasa itu memotivasi kita untuk mencurahkan pujian dan ucapan syukur kita. 让新的这个动机呢，使我们真正的在主里面敬拜他。 Nah, hari ini firman Tuhan diambil di dalam Roma 12 dari ayat 1 sampai ayat 2. 今天我们的经节就是从罗马书12章1到2节。 Dari Roma 12 ini kita bisa melihat beberapa cara di dalam menyempurnakan yang namanya ibadah yang sejati ini, saudara. 从这罗马书呢，我们可以看到呢，有几段就是我们怎么样更新我们对他的崇拜。 Di sini dikatakan, saudara, 这里说， karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。 Firman Tuhan menasihatkan kita supaya kita kembali lebih sungguh-sungguh lagi di dalam ibadah kita, saudara. 神的道劝诫我们在主里面更加认真的崇拜。 Hal pertama yang harus kita lakukan, 第一件事我们必须做的， dikatakan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. 就是将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Mempersembahkan tubuh kita berarti menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. 将身体献上，就是全然的把我们自己献上给主。 Tubuh di sini berarti menceritakan semua kemampuan manusiawi kita. 我们的身体这里呢，是讲到我们人的能力才干， Hati, pikiran, perbuatan. 就是我们的心、我们的思想、我们的行为， Semuanya harus dipersembahkan kepada Tuhan. 这一切呢，都要献给我们的神。 Dengan kata lain, kita menyerahkan kendali atas semuanya ini kepada Tuhan. 换句话说，这一切呢，是要给神掌权。 Jadi yang mengendalikan hati, pikiran, dan perbuatan kita adalah Tuhan. 所以呢，掌权的在我们的心、思想、行为呢，完全是我们的主， Bukan kita lagi yang mengendalikannya, saudara. 不再是我们做主， Bukan apa yang kita mau. 不是我们所要的。 Tetapi semuanya kita bertanya kepada Tuhan. 但是这一切呢，我们必须先求问神。 Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? 主啊，我必须做什么？ Saya mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya kepadamu, Tuhan. 我要真正的全然献上我的身体， Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. 让一切呢，合你的心意。
Dengan begitu, pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, 因此呢，当我们把我们的生命全然献给主， kita memberikan izin kepada Roh Kudus untuk mengambil alih, mengatur hidup ini, saudara. 就是我们现在许可这个圣灵呢掌权在我们的生命。 Dan pada waktu kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, 当我们的生命献给主， siap-siap Tuhan pasti akan beracara dalam hidup ini, saudara. 那么每一件事呢，神必须动工。 Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini yang mungkin di luar daripada kehendak kita atau keinginan kita. 很多时候呢，在我们生命中发生的事，可能神不许可。 Tapi melalui hal-hal itu, saudara, kita belajar untuk sungguh-sungguh mengendalikan hidup ini kepada Tuhan. 但是呢，接着这件事呢，我们真正的完全交托给神掌权。 Perkataan kita, 我 saudara, 们的语言， perbuatan kita, 我们的行为， pikiran 我 kita, 们的思想， semua itu diizinkan, saudara, 这一切呢都许可， untuk diproses. 让有一个过程， Semuanya disempurnakan 这一切呢都要被完美， dari masa demi masa, saudara. 就是从一段时间到一段时间。 Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh nih beribadah yang sejati kepada Tuhan, 如果我们想真正的崇拜神， kita harus siap diproses sama Tuhan. 那 Amin, 么 saudara. 我们要准备被神操练， Seperti namanya pengorbanan di atas mesbah, saudara. 就是说像在祭坛上我们献上， Yang namanya pengorbanan ditaruh di atas meja, saudara. 这个献上在这个祭坛， Korban itu harus mati dulu terlebih dulu, saudara. 那么呢，这个献祭呢必须先死。 Kalau saudara lihat meja pengorbanan di zaman perjanjian lama, 如果我们在旧约看这个祭坛， kalau binatangnya yang dikorbankan di situ masih hidup, pasti akan kabur dan lari, saudara. 如果这个生物如果还活着，它必须逃跑。 Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. 我们的生命也是如此， Kita harus mati dulu sebagai persembahan. 我们必须先死，当作活祭。 Artinya mati terhadap keinginan kita. 也就是说，致死我们的心愿， Mati terhadap dosa-dosa kita. 就是致死我们的罪恶， Mati terhadap kebiasaan lama kita yang menghalangi rencana Tuhan. 致死我们的老我，妨碍神的旨意成全。 Semua itu kita serahkan di mesbahnya Tuhan. 这一切呢，我们要献上在神的祭坛， Dan kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. 而且把我们的生命献上给主。 Persembahan itu bukan berarti segala sesuatunya harus yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara. 这个献祭呢，不是说每一件事发生在我们的生命， Kita mempersembahkan kehidupan kita. 我们献上我们的生命， Kita mempersembahkan keterbatasan kita. 我们献上我们的限制， Kita mempersembahkan ketidakmampuan kita. 我们献上我们的无能， Kita mempersembahkan ketidaksanggupan kita. 我们献上我们的无奈。 Kita taruh itu ke dalam mesbahnya Tuhan. 那我们完全呢放在神的祭坛， Karena kita percaya Tuhan yang akan memampukan kita semua, 因为 saudara. 我们相信神使我们都能够做到， Itulah persembahan yang sejati, saudara. 这就是真正的献上。 Segala keterbatasan kita berikan kepada Tuhan. 我们所有的有限的事，我们献上给主， Karena kita tidak mau keterbatasan kita menghalangi rencana Tuhan. 因为我们不想我们的这个有限呢，就是妨碍神的旨意。 Haleluya, saudara. 哈利路亚。 Yang selanjutnya nomor 2, saudara. 第二件事， Di dalam situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. 不要效法这个世界。 Kenapa firman Tuhan berkata jangan menjadi serupa dengan dunia? 为什么神的话说不要像这个世界呢？ Kalau kita melihat dunia akhir-akhir di sini, saudara, 若我们看现今的这个世界， penuh dengan kekacauan, betul? 就是很多的迷乱， Keraguan, 就是迷茫， ketakutan, 很多惧怕， semua segala sesuatu yang negatif, 还有负面的事， dan prasangka-prasangka yang buruk, saudara. 还有很多乱的怀疑。 Nah, kalau dalam kehidupan kita ini semua masuk dalam hidup ini, saudara, 若这一切都是进入到我们的生命里面， maka tidak mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. 我们不可能可以来到神面前。
Bagaimana mungkin kita datang kepada Tuhan 我们怎么能够来到神面前？ dengan segala keraguan-raguan kita? 若是我们很多的怀疑， Bagaimana mungkin kita bisa percaya sama Tuhan 我们怎么能够相信主？ kalau kita ragu-ragu, 若是我们很多怀疑， kalau kita ketakutan, 若是我们惧怕， kita khawatir, 我们担心， kita berpikir seolah-olah Tuhan itu tidak akan mungkin menolong kita. 我们在想神可能不能够帮助我们， Bahkan kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan sanggup menolong kita, 或 saudara. 者我们在想神不可能帮助我们。 Kalau masih seperti ini, 若是像这样的话， pasti kita tidak akan mungkin bisa beribadah 我 dengan 们 benar. 不可能会真正的崇拜。 Itu sebabnya firman Tuhan berkata, 因此，神的道说， jangan seperti dunia ini. 我们不要效法这个世界， Belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. 我们学习相信，全然献上给主。 Karena dunia ini penuh dengan tipu muslihat. 因为这个世界充满谎言， Kita selalu ketakutan, saudara. 我们常常都在惧怕， Kita berpikir jangan-jangan 我们在怕，万一呢？ kita dibohongin. 万一我们被人家 Jangan-jangan 骗， kita ditipu. 被人家骗了。 Nah, kalau kita percaya itu semua, saudara, 如果我们相信这是， dan pada waktu kita menghidupi firman Tuhan, 当我们要活出神的话， pasti kita akan meragukan kebenaran firman Tuhan. 那么我们会怀疑神的道。 Pasti kita akan berpikir, jangan-jangan Tuhan bohongin saya. 我们会想，万一可能神会骗我， Jangan-jangan Tuhan akan meninggalkan saya. 也许神会离开我， Jangan-jangan Tuhan tidak mau lagi sama saya. 也许神不要再爱我。 Padahal, saudara, 其实呢， Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kita. 他为了救我们，已经死在十字架上。 Bukan pada waktu keadaan kita sedang baik, saudara. 不是当我们好的时候， Tetapi dia mencari kita pada waktu keadaan kita terpuruk yang paling bawah, saudara. 可是当我们堕落的时候，他已经来寻找我们。 Pada waktu kita terbelenggu oleh dosa. 当我们被罪恶捆绑， Pada waktu kita ada dalam jurang kekelaman. 当我们在黑暗的幽谷， Disitulah Tuhan mencari kita dan membebaskan kita. 往往就是在那边曾寻找我，使我们得自由。 Dia membawa kita untuk datang kepadanya, 他 saudara. 把我们带到他面前来。 Nah, kalau kita punya pemikiran dengan dunia ini, 如果我们对世界的想法， pasti kita akan bilang, tidak mungkin lah. 我们一定会说啊，这不可能的事， Dia nggak mau lah. 他不要的 Apa untungnya buat dia? 啊，对他有什么益处？ Tetapi Tuhan mengorbankan segala sesuatunya buat saudara dan 可 saya. 是神牺牲了一切为你和我， Nah, itu sebabnya kita tidak boleh menjadi serupa seperti dunia ini, 因 saudara. 此我们不可以像这个世界。 Nah, di poin ketiga kita bisa melihat jawaban selanjutnya, saudara. 第三点，我们可以看到这个答案： Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. 只要心意更新而变化。 Kita diminta untuk memperbaharui pikiran kita setiap hari, saudara. 神要我们每一天，就是心意更新， Membersihkan mereka dari pikiran-pikiran dunia 就是使我们从这个世界的想法洁 dengan 净， digantikan dengan kebijaksanaan, kebenaran yang sejati daripada Tuhan. 就是神要赐给我们智慧真理。 Jadi pada waktu kita datang di dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, 当我们来到我们的崇拜、我们的赞美敬拜， pikiran kita juga sudah dibersihkan dan diperbaharui, 那 saudara. 么神已经洁净而且更新我们的思想， Bukan dengan emosi. 不是用我们的情感。 Karena tidak mungkin kita bisa datang menyembah Tuhan hanya dengan emosi, 我 saudara. 们不可能用我们的情绪、情感来到神面前。 Karena firman Tuhan berkata, saudara, 现在神的话说， dalam 1 Korintus 2 ayat 16, 就是哥林多前书2章16节， siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan 谁曾知道主？ sehingga ia dapat menasehati dia? 谁曾知道主的心去教导他呢？ Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 但是呢，我们是有基督的心了。 Di sini dikatakan memiliki pikiran Kristus, 这里说有基督的心， bukan memiliki emosi Kristus. 不是有基督的情绪。 Emosi adalah sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan buat kita, saudara. 情绪、情感是一个神给我们优美的事， Tetapi kalau itu semua tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan, 可是这一切如果不是基于神的真理， maka emosi bisa menjadi kekuatan yang merusak dan tidak terkendali, saudara. 那么这个情绪呢会破坏而且控制不了的事。
rasa marah kita, 我们恼怒的、 rasa sedih kita, 我们的伤心， kalau semuanya tidak dikuasai oleh Tuhan, 如果不是神来控制， maka semua pasti akan menghalangi kita datang kepada Tuhan, 那么 saudara. 这一切会妨碍我们来到神面前。 Itu sebabnya banyak orang yang marah kemudian tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. 因此，很多人他生气的时候，已经不要来到神面前； Ada juga orang yang sedih kemudian tidak mau lagi datang kepada Tuhan. 也有人伤心，他已经不要再来到神面前了。 Ada juga orang yang bergembira dengan berkat-berkat semua yang duniawi ini, saudara. 也有人因为世界的祝福呢，他们很开心， Dengan kenikmatan duniawi, saudara. 他们用世界的享乐， Sehingga pergi meninggalkan Tuhan. 而且他去了，离开了神。 Semuanya karena apa? 这一切是为了什么呢？ Emosi kita, saudara. 是我们人的这个情绪。 Itu sebabnya kalau emosi kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan, 因此呢，当我们的情绪不是被神的真理来控制， maka emosi kita akan menarik kita jauh daripada Tuhan. 那么我们的情绪呢，会使我们远离神。 Karena emosi ini hanya memikirkan apa yang enak untuk saya, 因为这个情绪呢，只不过对我有什么好处的事， untuk kenikmatan saya, 对我有什么享乐， untuk harga diri saya. 对我的自尊， Itu yang kita pikirkan, saudara. 这就是我们所想的。 Sehingga ini pasti akan menghalangi pemikiran daripada firman Tuhan. 所以这一切会妨碍我们想神的真理。 Sedangkan firman Tuhan meminta kita untuk memikul salib, saudara. 可是神的话呢，要劝诫我们要背起十字架。 Kita siap berkorban demi Tuhan. 我们为了主，我们要准备牺牲， Karena apa yang Dia sudah berikan kepada kita, 因 saudara. 为他已经所给我们的一切， Itulah pikiran Kristus. 这就是基督的心。 Artinya segala sesuatu dalam hidup ini 意思就是说，我们全然的生命， yang selalu kita pikirkan adalah hanya untuk menyenangkan Dia. 我们所想的要总是呢讨他喜悦的事。 Sekalipun mungkin harus kehilangan sesuatu. 虽然我们可能必须失去了一件东西， Sekalipun mungkin harus kehilangan seseorang, 可 saudara. 能我们必须失去了一个人， Sekalipun mungkin kita harus pindah ke tempat yang baru. 也许我们必须搬到一个新的地方。 Sekalipun mungkin kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama. 可能我们必须离去我们旧的生活， Banyak hal-hal yang tidak nyaman, yang tidak enak yang harus kita lalui, saudara. 很多事情我们觉得不舒服，不合我们的心意，我们必须度过。 Kalau kita dikuasai dengan emosi, pasti kita akan bilang, enggak Tuhan, terlalu berat. 如果我们被情绪所控制，我们说不，主啊，太重了， Terlalu susah Tuhan. 太难做到了。 Saya nggak bisa Tuhan. 主啊，我不行 Saya nggak sanggup Tuhan. 我不行，我没有能力。 Padahal firman Tuhan berkata, 其实神的话告诉我们， bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kita. 不是用我们的能力， Tetapi karena ada roh Tuhan di dalam kita, itu yang akan memampukan kita. 可是因为有圣灵在我们内住，使我们能够做到。 Itu sebabnya firman Tuhan jelas-jelas berkata, 因此，神的话很清楚告诉我们， miliki pikiran Kristus. 我们要有基督的心， Bukan hanya emosi, 不 saudara. 单单是我们的情绪。 Pikiran Kristus berarti segala sesuatu kebenaran firman Tuhan. 基督的心就是完全是神的真理， Sekalipun mungkin kelihatannya nggak enak, saudara. 虽然可能看了不舒服的， Kita siap untuk pikul salib, 我们准备背起十字架， menyangkal diri kita, 舍己， dan siap berjalan mengikuti Kristus. 而且我们准备与他同行， Itulah pikiran Kristus. 这就是基督的心。 Apapun yang saya lakukan, 无论我所做的， semua hanya untuk menyenangkan Tuhan. 一切都是为了讨他喜悦。 Haleluya, saudara. 哈利路亚！ Nah, cara untuk memperbarui pikiran kita, 就是要更新我们的这个心意的方法。 mau tidak mau kita harus kembali di dalam kebenaran firman Tuhan. 要不要我们要回到神的真理？ Hari-hari ini bagaimana dengan perenungan kita dalam firman Tuhan, saudara? 现今我们对神的真理，我们怎么样去思考呢？ Karena semakin saudara merenungkan Tuhan, 你们越是思考神的话， semakin saudara mengerti dan melihat betapa hebat, dahsyat, dan luar biasanya Dia, 你 saudara. 越是更明白，而且看到神是多么的伟大。
Tetapi kalau saudara tidak pernah memperhatikan kebenaran firman Tuhan, 若你们没有注意过神的真理， pasti kita nggak akan pernah tahu betapa hebat, betapa luar biasa, betapa dahsyatnya Tuhan 我 kita. 们肯定没有想到，哇，神这么伟大了不起 Merenungkan firman Tuhan, saudara, 啊！来思想神的道， itu seperti kita kalau melihat benda yang kecil melalui mikroskop, saudara. 就好像我们透过显微镜看渺小的事， Sekilas kita lihat tidak jelas, saudara. 我们一瞬间看好像不清楚， Mungkin kita berpikir, apa ini? 可能我们在想，哎，这是什么东西？ Tetapi pada waktu kita taruh di bawah mikroskop, saudara, 但是我们放在显微镜下面， kita bisa melihat. 我们可以看见， Terus kita perbesar lagi, saudara. 然后我们放大， Kita melihat dengan jelas 我们很清楚的看到， keanekaragaman. 就是很多， Sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, 就 saudara. 是很多很棒、很了不起的事。 Kenapa? Karena kita mulai fokus melihatnya, saudara. 为什么？因为我们的焦点就是看这个东西。 Dan pada waktu kita membesarkan, kita bisa melihat betapa hebatnya itu, saudara. 当我们放大，我们可以看到，哇，这么伟大！ Demikian juga dengan firman Tuhan. 神的话也是如此。 Pada waktu kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan, 当我们的焦点是在神的道， kita mulai membesarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini, saudara. 我们的生命中开始放大神的真理， Baru kita bisa melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya kebenaran firman Tuhan. 我们才可以看到，哇，神的话是这么的伟大。 Tapi kalau saudara hanya fokus kepada masalah dan penderitaan, 如果你的焦点只不过放在难处， sama saja kita menaruh penderitaan dan masalah itu di dalam mikroskop kita, saudara. 等于就是把你的难处放在这个显微镜下面。 Yang tadinya kecil jadi kelihatannya besar banget, saudara. 之前是很小，可是现在看起来很大， Jadi kelihatannya rumit banget, 看 saudara. 起来很复杂。 Sampai akhirnya kita frustasi, kita bilang gue udah gak sanggup, gue udah gak kuat. 直到我们觉得很沮丧，哇，我不行，我做不到。 Kenapa, saudara? 为什么会这样？ Karena kita yang membesarkannya. 因为是我们把它放大。 Pada waktu kita fokus dengan masalah dan problem kehidupan ini, saudara, 当我们焦点是放在我们生命的问题， kita jadi melihat semuanya itu menjadi besar, saudara. 那么我们看见的哇，全部都是很大的。 Nah, itu sebabnya supaya kita tidak fokus dengan masalah dalam penderitaan dan kehidupan ini, saudara. 为了我们的焦点不放在我们生活的问题难处， Firman Tuhan meminta kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. 神的话要我们的焦点放在神的真理， Sehingga kita bisa melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan kita, saudara. 以至于我们可以看到我们的神这么伟大。 Masalah memang benar ada, 问题本来是有的， tetapi Tuhan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa. 可是我们的主是伟大的。 Penderitaan memang ada, 难处呢？难处一定是有， tetapi Tuhan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa. 可是我们的神多么的伟大！ Sakit penyakit memang ada, saudara. 疾病本来是有， Tetapi Tuhan kita lebih dahsyat, lebih luar biasa, 可是 saudara. 我们的神是可畏的神， Sehingga segala sesuatunya tidak sebanding dengan kedahsyatan luar biasanya Tuhan kita Yesus 所以 Kristus, 这一切 saudara. 不能够与我们主伟大的主相比。 Itulah gunanya kenapa kita harus memperbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. 所以为什么我们要更新我们的思想对于神的话？ Pada waktu pikiran kita dirubahkan, saudara, 当我们心意更新的时候，改变的时候， baru kita bisa masuk di dalam poin yang keempat. 让我们可以进到第4点。 Dikatakan sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 就是叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Selama kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, 当我们没有思想过神的话， maka kita tidak mungkin dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita. 我们不能够分辨是神的旨意或者我的心意。 Tapi pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, saudara, 当我们思想神的话， kita mulai melihat 我们开始看到， ini toh yang Tuhan mau. 哦，神要的是这样， Dan ternyata ini yang saya mau. 哦，原来我要的是这个。 Sekarang kita harus memilih kehendak Tuhan atau kehendak saya. 现在我们开始选择是要神的旨意或者我的。 Mungkin kelihatannya kehendak Tuhan itu tidak mudah dan tidak gampang, 可 saudara. 能神的旨意不简单， Tetapi ini semua untuk menyenangkan Tuhan. 可是这一切是为了讨神的喜悦。 Sedangkan ini kehendak kita, saudara. 这一方面是我的心意， Kelihatannya menyenangkan dan gampang, saudara. 看起来很简单，很容易做的。 Tetapi ini semua hanya untuk kepuasan hawa nafsu kita. 但是这不过是我的肉体的，
Kehendak Tuhan akan membawa kita kepada Dia, 神 saudara. 的旨意会把我们带到他面 Ke 前， dalam kerajaannya yang kekal. 在他永恒的国度。 Tetapi kehendak kita akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal, 但是 saudara. 我们的心意会把我们带到那个灭亡， Itu sebabnya penting banget kita harus tahu mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan. 所以很重要，我们必须知道神的旨意和我的， Dengan pembaharuan akal budi kita. 就是用更新我们的心意， Melalui perenungan firman Tuhan. 就是 Amin, 借着 saudara. 我们思想神的道。 Karena pada waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan, 当我们开始思想神的道， kita mulai melihat betapa hebat, betapa dahsyat pengorbanan Tuhan Yesus. 那么我们可以看到神对我们的牺牲多么的伟大。 Kita akan melihat betapa luar biasanya Bapa kita yang peduli akan kehidupan kita. 我们可以看到我们天父呢是关心我们的， Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus senantiasa beserta dengan kita, menemani kita, 我 saudara. 们可以看到圣灵常常与我们同在，来帮助我们。 Tapi kalau kita nggak pernah mengerti kehendak Tuhan, 我们如果不曾知道神的旨意， pasti kita akan menjalani kehendak kita, saudara. 我们肯定是度过我们自己的心意。 Kelihatannya, saudara, 看起来， wah Tuhan nggak nolongin saya, 看起来神没有帮助 saya 我， akan pakai cara saya. 我会用我自己的方法， Dengan mungkin kekerasan, 或者用暴乱， dengan mungkin cara-cara yang curang, 或者呢骗人的道 dengan 路， mungkin cara-cara yang nggak benar, 不正确的方法， itu akan saya lakukan. 我会做这一切。 Yang penting saya selamat dulu. 最重要呢，我先得救。 Maka pasti kita akan berakhir dalam kebinasaan yang kekal, saudara. 那么最终呢，我们会在永恒的灭亡下面。 Nah, pada waktu kita belajar untuk melihat kehendak Tuhan, saudara, 当我们开始学习看神的旨意， memang benar dalam menjalani kehendak Tuhan itu tidaklah gampang, 本 saudara. 来我们走神的旨意不简单。 Saudara bisa melihat semua orang-orang yang ada di Alkitab, saudara. 我们可以看到在圣经里面的人物， Kenapa nama-nama mereka dicatat dalam Alkitab? 为什么他们的名字会记在圣经里 Supaya 面， kita bisa pelajari kehidupan mereka, 让我 saudara. 们可以效法学习他们。 Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. 这些人物就是来尽量走在神的旨意。 Kita bisa pelajari bagaimana mereka gagal. 我们可以学习他们怎么样失败， Kita juga bisa pelajari bagaimana mereka bangkit kembali. 我们也可以学习他们怎么样又站起来， Dan dari situ membuat kita harusnya semakin bersemangat, berapi-api di dalam Tuhan. 让我们更加的激励，在神里面更加的谨慎， Mengingatkan kita bahwa sama orang-orang di Alkitab juga sama seperti kita, saudara. 提醒我们圣经的人物也像我们一样。 Bahkan Yesus Kristus pun harus mengalami masa-masa yang tidak enak. 甚至主耶稣也要度过不舒服的状况。 Natal yang kita rayakan, saudara, 我们所庆祝的这个圣诞节， berbicara tentang kehidupan bagaimana Maria dan Yusuf berusaha tuh untuk membawa Yesus, saudara. 就是讲到约瑟和玛利亚怎么样把耶稣带。 Kalau saudara lihat, mungkin lihat dramanya, saudara. 可能我们看这个故事， Apa yang Yusuf dan Maria lakukan adalah untuk menjalani kehendak Tuhan. 耶稣和玛利亚所做的就是完全神的旨意。 Tetapi saudara bisa melihat rintangan demi rintangan yang mereka harus hadapi, saudara. 可是我们可以看到，他们必须度过的障碍， Mereka harus pergi ke tempat yang jauh. 他们必须走很远的路， Mereka harus pergi melarikan diri. 他们必须逃跑。 Dan pada waktu mereka pergi, mereka untuk mencari tempat penginapan pun nggak ada yang mau terima. 甚至他们要找一间酒店也找不到。 Padahal mereka sedang berjalan dalam rencana Tuhan. 其实他们正在走神的旨意的路， Tetapi mereka mengalami segala sesuatu yang tidak enak. 可是他们经历过不好的事。 Kalau kita berbicara tentang emosi, saudara, 如果我们讲到情绪的 bisa 话， saja Yusuf dan Maria pasti akan berteriak menjerit, saudara. 也许耶稣和玛利亚在那边大喊大叫 Nggak kuat, nggak sanggup, 哇，我不行，我没有能力了， terlalu sulit. 太难做了。 Tetapi karena pikiran Kristus lah, 可是因为基督的心， mereka tahu ini semua untuk menyenangkan hati Tuhan. 他们知道这一切是为了讨神的喜悦， Fokusnya Tuhan, 焦点是放在神身 bahwa 上。 Tuhan lebih besar dari semua masalah yang mereka hadapi, saudara. 神比他们所面对的事还要伟大， Dan itu yang memampukan mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. 使他们有能力走在神的旨意。 Bagaimana dengan kita, saudara? 那我们现在怎么样？ Makanya penting sekali untuk memperbarui cara-cara kita beribadah. 所以很重要的，我们要更新我们这个
崇拜的事。 Bahwa dalam penyembahan kita harus tahu dulu semua karena kasih karunia Tuhan, 在我 saudara. 们的崇拜，我们必须知道，完全是上帝的恩惠， Dan kita harusnya tidak layak menerimanya. 而且我们其实呢不配得着， Tapi dia berikan semuanya kepada kita. 但是他把这一切都已经赐给我们， Karena Tuhan percaya, saudara. 因为神相信， Di dalam pergumulan kita, 在我们的这些 di 挣 dalam 扎， di dalam penderitaan kita, 在我们的难处、伤心， kita mau melaluinya itu semua 我们要度过这一切， dan berjalan kepada Dia. 而且往向 Dan 他， Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. 而且神不曾的离去过我们， Tuhan ada bersama dengan kita, 神常常与我们同在， menyertai saudara dan saya. 与你和我同在。 Bahkan Dia dengan kuasa Roh Kudus-Nya selalu memampukan kita, saudara, 甚至他和主圣灵使我们能够 untuk berjalan di dalam Dia, saudara. 与他同行。 Mari memasuki tahun yang baru 2022 ini, saudara. 来吧，进入这2022年新的一年， Perbaharui ibadah kita lebih lagi, saudara. 我们更新我们的崇拜， Biarlah pujian penyembahan kita 让我们的赞美敬拜， dapat kita ekspresikan, saudara, 我们可以彰显出， di dalam ketaatan kepada firman-Nya, 就是我们要顺服他的话， untuk melakukan kehendak-Nya, 就是来遵行他的旨意， melakukan apa yang Dia mau dalam hidup ini, saudara. 遵行他要我们做的。 Segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Dia, 这一切都是为了讨他的喜悦。 sekalipun kita harus diproses, 虽然我们要度过这个过程培训， sekalipun kita harus mengalami kendala demi kendala, saudara. 虽然我们要度过非常的障碍， Penderitaan demi penderitaan. 很多的苦处， Tetapi ingat baik-baik, 好好记住， bukan dengan kuat dan gagahnya kita, 不是用我们自己的能力， tetapi karena Roh Tuhan yang selalu menyertai kita. 可是因为神的灵常常与我们同行， Dia yang akan memampukan kita bisa melewati dan memasuki tahun 2022 ini, saudara. 他使我们能够度过，而且进入这个2022年。 Jadi mulai hari ini, Sorry. mari 从今天开始， perbaiki kembali ibadah kita, saudara. 来吧，我们要更新我们对他的崇拜， Perbaiki kembali penyembahan kita. 我们开始更新我们对他的敬拜， Biar semuanya itu bukanlah hanya manis di mulut, saudara, 不单单是在口头上， tetapi lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. 可是从我们爱他的心发出来。 Segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, 我们所给神的一切， karena kita percaya 因为我们相信 Dia sudah terlebih baik dari segala sesuatunya. 他比这一切都还要美善， Dia sudah memberikan semuanya buat kita. 他已经把一切都已经赐给我们。 Itu sebabnya sekarang kita datang kepada Dia 因此，现在我们来到他面前， untuk memberikan kehidupan kita就是把我们的生命献上， sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. 当作活祭，而且讨他喜悦。 Amin, Bapak Ibu Saudara. 阿门，各位弟兄姊妹， Mari kita masuki 2022 ini 来，我们进入这2022年， dengan penyembahan yang baru ya, saudara. 用更新的这个崇拜。 Kita nggak tahu sampai kapan corona ini berlangsung, saudara. 我们不知道这个新冠病毒到什么时候， Kita tidak tahu apakah yang akan terjadi di masa depan, saudara. 我们不知道往后的日子， Apakah ada krisis? 是不是有其他， Apakah ada bencana alam? 也不是有天灾， Apakah mungkin ada masalah-masalah yang baru? 或者有新的问题。 Tapi kita punya pikiran Kristus 可是我们有基督的心 untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. 来相信他， Bahwa bersama Dia, 而且与他同行， kita akan mampu melewati semua ini. 我们会度过这一切。 Haleluya. 哈利路亚！ Mari kita satukan hati. 我们齐心祷告， Bapa di dalam 我 surga, 们在天上的父， terima kasih untuk kebenaran 谢 firman-Mu 谢你的 Tuhan. 真理。 Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. 主啊，我们来到你跟前， Mungkin kami masih takut dan khawatir. 可能我们惧怕、担心， Mungkin kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. 也许我们不知道什么事情发 Tapi 生。 hari ini kami mengambil langkah iman kami.
可是今天我们用信心来跨一步。 Kami mau komitmen Tuhan. 主啊，我们要做一个尾声， Memasuki tahun 2022 ini Tuhan. 进到这2022年， Kami memperbaharui ibadah kami. 我们更新我们对你的崇拜， Biar penyembahan kami lahir dari hati yang tulus Tuhan. 让我们的敬拜是发出我们心底内， Hati yang melihat kebaikan Tuhan dalam hidup ini. 就是我们的心看到你的美善， Biar kami melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Tuhan. 让我们可以看到主啊，你何等的伟大可畏， Melebihi dari segala penderitaan kami Tuhan. 超过我们所有的问题难处， Itu yang membuat kami tetap semangat dan beriman kepadamu. 使激励我们仍然相信你。 Semua hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. 这一切都是为了讨神的喜悦。 Terimalah ibadah kami Tuhan. 求你接受我们对 Terimalah 你的 hidup 崇拜 ini，sebagai persembahan yang hidup kepadamu 求你 Tuhan. 领受我们身上的活祭。 Mulai hari ini 从今天开始， kami tundukkan 我们要全然献 segala 上 pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. 我们的思想、我们的言语。 Kami minta Engkau menguasai segala sesuatunya Tuhan. 我们求你掌控这一切， Dan Engkau memakai hidup ini 而且你使用我们的生命， hanya untuk kemuliaan bagi namamu Tuhan. 为了归荣耀于你。 Terima kasih Aba ya Bapa. 感谢我们的天 Kami 父， bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. 我们为了这新的一年献上感恩的 Dan 心， kami siap menjalaninya bersama dengan Engkau. 我们与你预备一起同行， Di dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的圣 kami 名， telah berdoa dan mengucap 我 syukur. 们献上感恩祷 Haleluya 告，哈利路亚， Amin. 阿门。 Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada PDP Charlie Jeremiah yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah online minggu depan tanggal 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD, PhD. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama, GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Christopher Gary. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ, Intercon, dan Alam Sutra Mall pukul 9 pagi, 11.30 dan setengah 5 sore waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simkoputra MD, PhD. Untuk kul gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 13 Januari 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDP Hartono SE. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat kul yang membutuhkan dukungan doa, serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777.
Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan virtual graduation via Zoom bagi 300 lebih peserta KOM 100 Junior sampai dengan KOM 300 yang telah menyelesaikan pelajaran serta lulus ujian. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Januari 2022 pukul 6 sore waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Para wisudawan dan wisudawati dapat segera menghubungi nama dan nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan baptisan selam pada tanggal 22 Januari 2022 dan penyerahan anak pada tanggal 29 Januari 2022. Harap Bapak Ibu yang ingin dibaptis atau melakukan penyerahan anak dapat segera mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan Jemaat CK7 kembali membuka online kelas bimbingan pranikah setiap hari Rabu dan Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, mulai tanggal 2 sampai dengan 25 Februari 2022. Bagi Bapak Ibu yang mau melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat segera mendaftarkan diri dengan mengikuti kelas tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的事项前，让我们一起先讲第三个五旬节的意义，因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经这么说。格林多后书第4章13节，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话；我们也信，所以也说话。”第三个五旬节的意义，第三个五旬节是现代神领大浇灌的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个五旬节将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并在其心中抢救灵魂的年轻人。第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，CK7华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经这么说，历代志下第7章14节，这曾为我名下的遮民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶心，我必从天上垂听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家阿主。但愿你从
一切的瘟疫、新冠病毒和灾害，恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督救华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣基督的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为Jokowi总统和Maruf Amin副总统祷告，求你这给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝是给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道。求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人，使他的牧养事工，使他持西杯使用成为第35旬节的使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督救牧师长许愿者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、 孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督救的牧养圣工，使我们所有在这个督救的遮名被得在上帝面前。我们也为伯特利教会、神的教会、Ora Robot 大学和世界引联盟祷告，愿上帝使用他们赢更多的灵魂，也为在这个督救新企业里面的一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天这个督救参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的就求上帝则给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和这个督救华语堂的会友，请举手，领受上帝通过他仆人这个督救牧者的祝福。Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi Anda semua dari serangan pandemik COVID-19. God bless you all. Shalom saudara. Pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini,
beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah, Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati.